Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita start lah noh. Tengok chart. Tengok chart je lah, apa lagi nak tengok malam ni. Kita tengok chart. So chart yang pertama kita tengok EU. Aduh, saya penat tengok EU ni tuan-tuan. Kita pusing-pusing tengok major pair, pusing-pusing tengok major pair, tak apa, kita tengok EU nak ke mana. So kita pergi dekat EU, kita ambil BBMA Omar Ali. Okey, kita start dengan kita tengok candle monthly boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab candle monthly dah close dah. Dah close. Okey, kalau kita tengok di monthly tuan-tuan, okey, masih ada price sekarang masih lagi belum sentuh. Masih lagi belum sentuh area-area ataupun kawasan-kawasan di MA5, MA10 high setelah berlakunya bacaan arah kukuh sell. Okey, ini adalah bacaan-bacaan arah kukuh sell, and then kita nampak dia masih lagi belum tembus lagi tuan-tuan, belum tembus lagi kita punya low BB, masih belum ada bacaan momentum. So kita dah ada arah kukuh daripada this one to this one. Ini adalah candle arah kukuh, so dia boleh test lagi area-area MA5, MA10 high untuk memberi kita kawasan-kawasan re-entry di sekitar monthly. Okey, di sekitar monthly masih belum ada lagi kawasan-kawasan, tetapi dia hampir sampai di sekitar kawasan MA5, MA10 high di sekitar monthly. Okey, cukup tengok sikit saja, cukup, tak payah tengok lama-lama. So di weekly tuan-tuan, di weekly okey, apa yang kita lihat di weekly sekarang ni, price sudah pun sampai di area ataupun zon-zon MA5, MA10 high. Dan kita tengok bacaan ni sebenarnya tuan-tuan, bacaan ni memberi kita bacaan arah kukuh buy di weekly. Okey, arah kukuh buy di weekly, dan dalam masa yang sama tuan-tuan, berlakunya pemecahan CB1 di weekly. Pemecahan CB1 di sekitar weekly, which is di sekitar itu. So kita boleh melakukan satu penarikan Fibonacci untuk mencari apakah di manakah ending perjalanannya yang kita rasa kemungkinan besar dia akan sampai. So of course, bila kata ada arah kukuh, of course dia punya ending ataupun perjalanannya ialah untuk mencari zon-zon ataupun kawasan-kawasan di sekitar top BB, Tapi di sini kita melihat ada arah kukuh. So arah kukuh ini telah pun membesarkan CB1. Bila melakukan satu penarikan Fibonacci, dia kemungkinan besar akan mencari kawasan-kawasan ataupun zon-zon di sekitar top BB weekly. Ini ceritanya di weekly. Okey, cerita di weekly. Okey, sebelum tu kita melihat, okey, kalau kita melakukan penarikan berdasarkan tempat di atas ni, kita tengok price pun sudah menghampiri kawasan 423 adalah ini signal reversal. Mungkin total reversal, mungkin sebab dah ada pemecahan CB1 di weekly. So dia sudah beri kita satu arah di weekly ialah untuk kita mencari peluang-peluang buy. Tetapi itu ceritanya di weekly. Ini apa? Ya, ini ceritanya di weekly. So masih ada lagi kekuatan market untuk naik setelah berlakunya arah kukuh. So cari pullback untuk follow arah di weekly lah. Masih lagi ada peluang untuk kita mencari buy. Tapi itu ceritanya di weekly. So apa ceritanya di H4? Okey, DH4 tuan-tuan, kalau ikutkan sekarang ni price terhenti di sekitar kawasan resisten. Okey, ini kita ada kawasan resisten H4. Okey, ini adalah antara kawasan-kawasan resisten yang of course price selalunya akan respect dulu kawasan-kawasan resisten atau SNR di sekitar ini. So kita hanya menunggu sahaja if ada breakout ataupun tidak. Dan dalam masa yang sama, this one sudah pun membentuk satu candle arah. This one is arah, ya, bila mana candle close
melepasi MA5, MA10 low. So sudah ada arah. So kita hanya menunggu kehadiran re-entry sahaja di MA5, MA10, which is di sekitar kawasan ini. Okey, di sekitar kawasan ini, MA5, MA10 low di sekitar kawasan ini. So kita menjangkakan kemungkinan market akan turun terlebih dahulu. So kalau turun terlebih dahulu untuk mencari kawasan-kawasan di sini. So kalau kita tengok apa di daily ni, actually dia dah pecah CB1 di daily di sekitar kawasan ini Tuan-tuan boleh nampak, saya besarkan sikit. Okey. Ini adalah zon pemecahan CB1 di situ, tetapi kita ada kawasan dominant break. Dominant break ialah di kawasan bawah ini. So kat sini dominant break disertakan dengan pemecahan CB1, ada arah kukuh. So kita melakukan kecil sikit zon penarikan Fibonacci kita berdasarkan di sini. So of course, okey, sekarang kita ada target kita sekarang ni zon 161 di daily telah pun dipecahkan. So kita menyangkakan price akan cuba untuk mencari kawasan-kawasan MA5, MA10 high di sekitar monthly. Okey, ini weekly, ini monthly, target monthly MA5, MA10. Okey, saya besarkan sikit alamak, tak nampak. Okey, so ini adalah ceritanya di daily. Kita sudah ada arah kukuh disertakan dengan pemecahan CB1. Di weekly pun ada arah, tetapi arah kukuhnya tidak membentuk bacaan momentum. Arah kukuhnya tidak membentuk bacaan momentum di TF kedua. So tetapi kita melihat di TF kedua sudah pun ada arah kukuh, and then sudah berlaku pemecahan CB1 di sini, ada dominant break, dia tarik. Sekarang ni price sudah pun break di sekitar kawasan 161. So kita menjangkakan price akan cuba mencari kawasan 261. Okey, so ceritanya begitu di daily. Dan then kita move, tengok H4 apa cerita. Okey, ini ceritanya di H4. Okey, di H4 of course ada bacaan momentum. So kita tengok arah kukuh buy di daily membentuk candlestick momentum di H4. Antara perkara-perkara yang kita selalunya lihat untuk melihat sama ada arah kukuh itu kuat ataupun tidak. Kita biasa kita melihat TF di bawahnya, and then ada bacaan momentum di situ, and then kita melihat di sini adalah point untuk kita mencari re-entry buy di sekitar kawasan ini MA5, which is dia dah aktif dah last week sudah aktif bacaan this one. So kat sini ada pemecahan CB1 di situ. Okey, ini ada CB1 yang pecah. CB1 yang pecah di sekitar area itu. So kemungkinan besar ini ada resistance. So cantik. So kemungkinan besar price akan turun terlebih dahulu. Nampaknya macam akan turun terlebih dahulu untuk mencari zon-zon di sekitar kawasan 161, di sekitar kawasan ini, ataupun di sekitar kawasan 261 di sekitar kawasan ini. Which is ini adalah antara zon-zon yang kita tunggu sama ada market boleh sampai ataupun tidak, ataupun dia boleh juga test dekat kawasan 423. Tak ada masalah, price boleh turun. Price still boleh turun ke kawasan 423, which is di sekitar kawasan ini. Okey, so jangkaannya kemungkinan besar akan ada pullback terlebih dahulu. Untuk Euro USD, sebab kita lihat kat sini H4 dah bagi jalan, dah buka pintu. Even though kat sini ada re-entry buy, dia naik. Kalau dia boleh pecah kat sini, kalau dia naik, Alhamdulillah lah. Dan Alhamdulillah kemungkinan dia akan naik terlebih dahulu untuk test MA5, MA10 high sebelum dia turun mencari zon-zon 161 ataupun 261, even though 423 tak ada masalah. Itu adalah kawasan-kawasan dia boleh test, tak ada masalah. So and then sebelah kawasan ini kemungkinan kita akan ride untuk dia mencari zon 261 berdasarkan penarikan Fibo di sekitar kawasan daily. Dia boleh jadi macam tu. Nampak banyak pula ceritanya. Okey, banyak pula ceritanya di situ di kertas itulah. So kalau kita buka daily, of course kita boleh melihat dengan lebih detail, dengan lebih terang
Okey, di sekitar daily kita ada arah kukuh, di H4 kita ada momentum, bila ada momentum kita ada re-entry, bila ada arah kukuh kita menunggu bacaan-bacaan re-entry. So kita ada di sini kita melihat ada semua candle-candle bacaan bull candle, tak ada pun sebarang bacaan candle-candle what we call that bear candle. So kita menjangkakan kejatuhan sekadar pullback terlebih dahulu untuk price membuat new high, which is kat sini kita target di sekitar kawasan 261 memberikan penarikan Fibo di daily ya. Kita nampak kemungkinan besar dia akan test balik mencari MA5 MA10 low, sama ada di daily ataupun dia cari MA5 MA10 low di H4. Antara inilah antara kawasan-kawasan yang kita ambil akan memberi pemerhatian sebelum kita mengambil peluang-peluang untuk kita buy So itu ialah antara perkara-perkara yang kita perlu lihat. Okey, di sini kita melihat adanya bacaan-bacaan yang menyokong, masih lagi dalam kekuatan market untuk naik masih lagi ada sebab adanya kehadiran momentum. Okey, so di daily seperti itulah. So ini adalah antara predictionnya ataupun fokus untuk minggu depan. Nanti kan kalau ada sell kita boleh masuk sell, kalau ada buy boleh masuk buy, tak kisah, ikut plan tuan-tuan. Yang penting sekarang ni dia tersangkut di sekitar kawasan resistance ke atas ni. So kita menyangkakan price akan ada pullback terlebih dahulu sama di sekitar 161 ataupun 261, ataupun dia boleh test balik 423. Tapi sekarang ni kita menyangkakan kemungkinan besar dia akan maksimum kita jangkakan di sekitar area 261 terlebih dahulu. Ini adalah antara fokus maksimum saya lah dekat pergi ke sini. Tapi dia boleh try turun 423, tak ada masalah sebelum dia naik. Sebab sekarang ni dia dah break 161, so saya menyangkakan dia akan mencari 261. Okey, itu ceritanya untuk EU. Okey, EU. Cikgu ada record? Ya, saya ada record. Jadi saya akan masukkan dekat kita punya YouTube. Dan saya akan share lah dekat grup, tak ada masalah, saya akan share. Okey, itu ceritanya untuk EU. Kita buat simple saja EU, tak ada masalah. Okey, EU clear? Okey. Next, kita pergi kepada siapa minta EU and then GJ. Okey. Next kita move to GJ. GJ. Dulu saya ada kawan dia memang hardcore untuk GJ ni. Saya tak berapa suka sangat GJ. Tapi tak apa, kita tengok, tak ada masalah. Kita boleh tengok je. Okey. GJ seperti biasa sekarang, kejap saya tukar template kejap. Okey, sekarang GJ telah berada di sekitar kawasan-kawasan tertinggi di monthly, which is di sekitar MA5 MA10 low. So kemungkinan besar dia boleh test balik MA5 low kat sini sebab dia tak membuat sebarang arah lagi, candle arah tak ada. Sebab sekarang ni dia masih lagi reject di kawasan-kawasan MA5 MA10 low. So dia masih lagi ada peluang untuk test balik di particular zone, which is MA5 MA10 low. Sebab tiada sebarang arah lagi di sini, tiada sebarang arah. Dia re-entry ni dia dah start, dekat kawasan ni. Kawasan ni sudah ada re-entry. Di sini sudah ada kawasan re-entry, tapi masih belum ada lagi sebarang arah-arah kukuh, arah-arah candle hour yang mampu close melipasi MA5 MA10 high. So dia masih lagi tersekat-sekat di area sini. So kemungkinan besar dia nak test MA5 low tu masih ada masih ada. Okey, tu ceritanya di monthly. So kita move to weekly. Okey, weekly pun kita melihat masih ada lagi ruang. Okey, tengok ni price sideways tuan-tuan, price sideways. So bila sideways ni saya malas sikit tengok, tapi tak apa, kita boleh tengok. So masih ada ruang, price boleh mencari lagi. Ini zone MA5 MA10 low. Ini dia dah naik minggu lepas, candle naik. Dia test, ini adalah re-entry buy last week. Siapa masuk buy, alhamdulillah sudah boleh close. Sebab dia dah sampai target MA mirror, which is di sekitar MA10 high. So tiada sebarang bacaan arah lagi, tiada sebarang bacaan arah lagi. Dia tak mampu buat momentum ataupun arah. Sebab apa, kat sini kita melihat ada satu zone, which is this one is resistant, resistant yang dia tak mampu pecah lagi. So actually dekat sini masih lagi 50-50. So dia boleh jadi sideways. Jadi sekitar kawasan ini dia boleh jadi sideways. Cumanya kalau tengok kat sini dah ada pemecahan 1 di sekitar weekly. Cuma kita boleh test price ataupun market dah sampai mana.
So kalau kita tengok dekat situ, yes, dia dah sampai zon-zon 161 dia dah sampai zon 161 kemungkinan dia. Tetapi kenaikan ini, jatuhan ini tidak disertakan dengan pemecahan CB1 di weekly, sebab kat sini kita tengok tak ada pun CB1, tak ada pun CB1. Okey, itu cerita di weekly. Masih lagi tiada sebarang signal, yang latest signal yang mampu membawa kita sama ada dia nak naik ataupun dia nak jatuh. Kemungkinan sideways saja di sekitar kawasan tersebut. Okey, tak apa, kita tengok daily, tak ada masalah. Okey. Tuan-tuan, daily ada satu kehadiran arah kukuh di sini. Dia sudah bagi kita satu bacaan arah kukuh. Okey, ini ialah arah kukuh buy di daily. So bila mana ada arah kukuh buy, of course kita akan menunggu peluang-peluang untuk kita masuk re-entry buy di sekitar MA5, MA10 low. Ini adalah kawasan MA5, MA10 low di daily. Okey, di daily. And then kalau kita lihat kat sini, alamak, dia tak pecah lagi lah CB1 kat sini. Kalau dia pecah, shock ni. Kalau dia pecah, menarik. Dia pecah tak pecah ni, tuan-tuan? Cuba kita tengok. Macam tak pecah. Okey, naik sikit. Ya, belum pecah. Ya, dia masih belum pecah satunya. So, dekat sini kalau tuan-tuan perasan, ini ada kawasan-kawasan EL, what we call that EL1, which is pergerakan ABC. So, pergerakan EL1 ni dia menahan price daripada naik. So kalau untuk price naik, dia kena pecah lah this particular zone. Sebab apa? Sebab ini adalah zone CB1. Dominan pun tak ada, dia ada zone CB1 dekat sini. So price sekarang ni masih lagi reject di kawasan EL1 di sini. So dekat sini dia masih lagi ada peluang-peluang untuk kita masuk sell, untuk kita menunggu price maybe akan test balik di kawasan MA5, MA10 di daily. Tak apa, itu ceritanya di daily. Sudah ada arah kukuh. Okay, sudah ada arah kukuh. Tapi kalau kita melihat jatuhan ni sampai mana jatuhan tu, kalau kita tengok, dah sampai dah dekat kita punya minimum pullback, which is sekitar 161. And then that's the reason why price reject this particular zone and then naik balik. Itu satu alasan sebab dia sampai zone, kita punya zone kawasan 161. Okey, ini tak berapa clear. Kita cuba tengok di H4. Okey, ini ceritanya di H4. Okey, arah kukuh buy di daily membawa kepada bacaan momentum yang berterusan. Okey, bacaan momentum berterusan. Sekarang ni price sudah pun berada di sekitar kawasan MA5, MA10 low di daily, di H4, MA5, MA10 low. Ini antara zon-zon kawasan-kawasan potensi re-entry buy setelah berlakunya bacaan momentum buy. Di sini tiada sebarang pemecahan CB1. CB1-nya pecah di sekitar kawasan ini. Ini adalah kawasan-kawasan zon CB1. So masih lagi jauh. So apa yang turun itu kita consider sebagai pullback sahaja. Cumanya kita boleh ukur berdasarkan penaikan Fibonacci, adakah di manakah price sekarang berada, di zon mana. Adakah dia sampai zon 261 ataupun zon 423. So kat sini tak ada sebarang dominan. Kita ada bacaan CB1 di situ. Kita boleh tarik based on Fibonacci di sini. So kita melihat market sekarang sudah berada di sekitar kawasan, Allah, confuse pula aku. Kita tutup this one dulu. Okay, so kita melihat okay, CB1 ni sudah pecah. Kita melihat kalau ikut secara pandangan mata kasarnya, zon 161 telah pun berjaya dipecahkan. So market ada potensi untuk naik balik test this particular resistance dekat atas ini. Okey, ada potensi untuk test balik di sekitar atas ini. So forecast ni minggu depan kemungkinan besar price akan naik balik sekitar kawasan MA5, MA10 low. Kalau dia tak berjaya melakukan momentum, kemungkinan dia akan turun untuk mencari MA5, MA10 low di daily sebelum dia melakukan kenaikan untuk mencari kawasan-kawasan zon 261 di sekitar kawasan zon penarikan Fibo di H4. Kalau kita tengok AO pun ada kawasan conversion. Okey, ini adalah conversion. So conversion ni sesuai dengan bacaan momentum dalam bacaan BNA. Bila ada conversion, bila ada momentum, price berkemungkinan besar akan naik lagi. Dia ada kekuatan untuk naik. Tapi of course
ada pullback terlebih dahulu. So tengok pullback, ending pullback, okey lah, kita buka H1 lah. Saya malas tengok H1. Tak apa, kita tengok H1 nak cari ending pullback itu. So kita melihat pemecahan CB1 nya berada di sekitar kawasan ini. Tak apa, kita tengok balik, kita cari ending pullback ni, kita boleh tengok bersama ni. Ini kawasan tertinggi di atas, CB1 nya di kawasan itu. So kita tarik daripada sini ke sini, kita ambil. Okey, so ya, dia sudah sampai dekat this particular zone lah. Ni dia sampai dah kawasan 161, ataupun kemungkinan maksimum pullback kita anggarkan berada di sekitar kawasan 261, dekat situlah. Okey, so kita move balik ke H4. So ini tanda potensi pullback dia. Okey, kemungkinan dia dah sampai zone 161 and dia ada reversal, tapi untuk naik kita kena ada bacaan arah-arah. Dia tak break lagi MA5, MA10 ni. Kalau ada bacaan arah, kat sini ada satu zone. Kalau dia pecah ni, insyaAllah dia akan naik atas. Kalau tak pecah, dia akan turun dulu untuk mencari 261 sebelum melakukan kenaikan. So target kita next week, JJ akan cuba potensi untuk mencari zone 261 setelah berlakunya pemecahan zone 161 melalui penarikan Fibonacci di H4. Okey, kemungkinan besar dia akan test balik lah this particular zone SNR terdekat. Okey, cukup itu untuk JJ. Okey, okey, Azim clear cikgu. Alhamdulillah, mapping EU sama dengan cikgu. Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, next kita tengok which pair. Kita tengok AU. AU ni daripada saudara Nash Lebat. Nash Lebat tadi apa nama tu, lupa dah. Nash Lebat dan Nash Abdul Majid. Okey, nak tengok AU. InsyaAllah kita akan buka AU, tak masalah. Okey, AU pun last week pun saya dah bagi kan, dalam channel pun saya dah bagi, tapi tak apa, kita buat tengok sikit. Okey, AU di sekitar kawasan, kita buka monthly dulu. Saya tukar chart, saya pakai ini. Okey, ini AU. Okey, AU rupa-rupanya price sudah pun berada di sekitar MA5, MA10 low di monthly. Okey, di monthly. Okey, so kemungkinan bila ada rejection di sekitar itu, kemungkinan besar dia akan cuba untuk mencari zone-zone di sekitar MA5, MA10 high. Kita ambil zone mirror to mirror terlebih dahulu untuk kita melihat range pergerakan AU untuk di time frame monthly ya. Kita just tengok-tengok je, kita usah-usah je, kita jenguk-jenguk sahaja. Oh, dekat monthly ada CB1 pecah. Sekejap saya tengok. Dekat monthly ada CB1 pecah di sekitar kawasan itu. Okey, ada lagi yang nak masuk. Okey, saya bagi masuk dulu. Tengok sebelum kita pergi. Okey. So bila ada, cuba kita tengok sama ada pergerakannya sudah sampai di sekitar zone. Oh, rupa-rupanya dia dah sampai di sekitar kawasan 261 di 161 boleh penaikan Fibonacci di monthly ya. Oh, ini adalah antara zone-zone pullback lah antara zone-zone pullback. And then kat sini pun ada resistance, which is kita melihat look to the left, always look to the left. Ini adalah antara kawasan-kawasan support di monthly ya, di monthly. So arah kukuh, tiada sebarang arah kukuh yang betul-betul kukuh Tiada sebarang arah kukuh yang betul-betul kukuh. Sebab dekat sini kalau boleh kalau arah kukuh saya suka melihat full body full body. Maknanya ini dia tak betul-betul lepas lagi MA5, MA10 low. Tapi tak ada masalah. Ada orang boleh kata ini arah kukuh, tapi saya tengok arah kukuh ni tak betul-betul close body melepasi MA5, MA10 low ini, even dia pecah BB. Tapi tak ada masalah, itu ceritanya lain Okey, itu ceritanya di monthly dah sampai zone 161. So apa cerita di weekly? Okey, di weekly masih lagi ada arah. Ini adalah arah, candle arah. Okey, ini adalah candle arah. So secara logiknya bila arah kukuh ataupun arah, kita menunggu peluang-peluang re-entry di sekitar kawasan MA5, MA10 high di weekly. Itu ceritanya di weekly Okey, cukup sekadar itu. Kita melihat di daily.
Okey, di daily tiada sebarang pemecahan CB1 lagi untuk AU ni. AU ni tiada sebarang pemecahan CB1. CB1 ialah sekitar kawasan ini. Dan dalam masa sama ini adalah antara zon-zon re-entry sell di daily setelah berlakunya signal momentum. Ini adalah bacaan momentum. Ini adalah macam momentum sell, which is momentum mengatakan bahawasanya market masih lagi kuat untuk turun. Dan dalam masa yang sama, dekat sini kita ada zone B, which is pergerakan ABC, zone B, which is entry level 1. Dekat sekarang, selagi tak pecah zone ni, selagi tak pecah CB ni, dia tak boleh naik. Di daily lah, ini ceritanya di daily. Selagi tak pecah CB1 ni, dia tak ada, and then tak ada arah pukul lagi pun, and then dia sangkut di sekitar area mid BB di daily. So di daily ada bacaan re-entry sell, and then re-entry sell ni actually pun dah sampai target ialah di sekitar MA510 low, MA5, MA10 low. Dia dah sampai target dah. Normally kalau kita nak mencari re-entry, kalau kita nak mencari TP yang selamat, kita akan mencari MA mirror lah. Kalau kita entry di MA high, kita akan TP di MA low terlebih dahulu. Kerana selagi tiada bacaan arah, dia buat arah yang baru kat sini, so susahlah market nak naik. So kat sini boleh katakan dia akan bermain-main di sekitar zone MA5, MA10 high dan juga low terlebih dahulu. Itu ceritanya di daily. Apa ceritanya di H4, tuan-tuan? Okey, ceritanya di H4, okey, kenaikan ini dipacu oleh pemecahan CB1 di sekitar kawasan ini. Okay, and then sekarang kita melihat market berada, kita lihat, cuba tarik je. Okay, nice. Dia agak di sini agak rumit ya untuk AU ni. Kalau kita lihat berdasarkan penarikan Fibonacci di H4, dia dah break di particular zone 161. So kita menjangkakan price akan cuba cari market di sekitar 261. Tapi dekat sini kita melihat ada lagi satu signal yang berlawanan, So saya cuba tengok kat mana, adakah ini melebihi. Okey, ini adalah candle lebih besar. So dekat sini ada pemecahan CB1 di H4. So ini kita boleh panggil jatuhan disertakan dengan jatuhan dengan CB1. So bila ada jatuhan dengan CB1, kita kena hati-hati juga. Kita melihat sama ada sekarang ni price sudah pun berada di sekitar kawasan MA5, MA10 low di daily. Dalam masa sama dia sudah pun berada di sekitar zone ini. Okey, di sekitar zone 161. So ini minimum pullback, maximum pullback kemungkinan besar dia boleh mencari di sekitar kawasan 261 di H4. Okey, dia boleh mencari lagi di kawasan 261 di H4, and then H4 pula sudah ada bacaan momentum. Bila ada momentum, kita tunggu peluang-peluang re-entry di H4. So kita menyangkakan price kemungkinan besar akan naik di sekitar kawasan ini sebelum test balik di particular zone ataupun ke maksimum 261 sebelum price melakukan kenaikan untuk test balik kita punya market, ataupun kita menjangkakan price akan cuba mencari zon-zon 261 di sekitar H4, ataupun dia tersekat saja di sekitar kawasan 161 ni, ataupun dia akan macam itulah. Ini adalah antara fokus kita untuk perjalanan AU minggu hadapan. Okey, cumanya kita melihat di sini ada bacaan momentum. Ini ada bacaan momentum. Bila ada momentum, kita tunggu re-entry sell di sekitar MA5, MA10 high. So kita melihat kalau dia berjaya break 161 ni, actually dia dah break, tuan-tuan. Actually dia dah break. Ini kalau saya ambil body. Okey, kalau saya ambil body, tapi kalau saya ambil shadow, kejap kalau saya ambil shadow, dia belum break lah, tapi kita ambil body terlebih dahulu. So kita menjangkakan minimum dia sudah sampai target 161, dia boleh pergi lagi kita punya target maksimum di sekitar area 261 sebelum dia melakukan kenaikan untuk mencari kawasan-kawasan 261. Reasonnya kenapa dia akan mencari kawasan 261, sebab kita percaya market sudah pun break kawasan 161 which is di sekitar kawasan ini. So potensi dia untuk naik mencari 261 tu agak kuat, which is dekat 261 ni berada di sekitar MA5, MA10 high di weekly. Okey, ini ialah ceritanya di
di H4 untuk AUD USD, untuk AUD USD. Masih lagi ada peluang-peluang dia untuk naik mencari kawasan 261, tapi di sini kita tunggu pullback ini selesai terlebih dahulu untuk kita ride this particular wave untuk dia naik atas. Cuba saya tengok this one. Okey, masih ada lagi. Okey, di H1 ada conversion, so kemungkinan besar dia akan turun terlebih dahulu. Okey, itu untuk AU. Okey, AU clear. AU ada clear. Jadi kalau ada soalan boleh tanya, tapi saya akan habiskan dulu untuk fokus ni terlebih dahulu. Lepas dah habis fokus, kalau tuan-tuan nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Boleh tanya. Saya akan buka soalan lepas saya habiskan market forecast ni based on apa yang you all nak tengok. Okay, and then EU dah cover, GJ dah cover, AU dah cover. So GU, okay, ada nak tengok GU. Saya buka page GU terlebih dahulu. Seperti biasa kita intai-intai di monthly. Kita intai-intai dulu di monthly. Okay, candle last week dia reject. Last week pula, candle last month ni dia tutup, dia reject MA5, MA10 high, which is dekat sini ada arah kukuh, which is ini adalah antara zone-zone re-entry. Bila ada zone-zone re-entry, kita target market akan mencari MA mirror lah. Itu antara zone-zone terdekat lah kita boleh monitor di sekitar kawasan itu. Okay, ini ada bacaan arah kukuh. Okay, arah kukuh, and then CB1. CB1 dah pecah. Okay, kita cuba tarik. So masih lagi ada peluang-peluang price untuk turun mencari at least di sekitar low BB di monthly. Okay, di monthly untuk mencari zone-zone di sekitar low BB. Tapi itu cerita monthly. Okay, and then cukup kita pergi ke weekly. So weekly, kalau ikutkan minggu lepas, kalau ada ni kita melihat, okay, dia dah sampai candle last 2 weeks ada close membuat zone-zone re-entry buy di sekitar kawasan ini. And then kalau kita melihat, dia sudah pun sampai ke target area kita, zone kita, which is MA mirror. Tapi tiada sebarang bacaan arah, dia tak mampu close membuat arah. So kemungkinan besar dia akan berlega-lega di sekitar MA5, MA10 low di weekly. And then kat sini pun CB1 dia dah pecah. CB1 dia dah pecah kat sini. Tapi kalau berdasarkan penarikan Fibonacci, saya rasa dia sudah sampai di sekitar kawasan MA5. Dia sudah sampai pun di sekitar kawasan 161, which is di sekitar kawasan atas ni yang kita marking tadi. Okay, itu di weekly. Okay, di daily apa cerita di daily? Okay, di daily sudah ada bacaan arah kukuh. Okay, ini adalah bacaan arah kukuh. Arah kukuh buy. Clear cut arah kukuh buy. So kita menanti peluang-peluang untuk mencari re-entry buy di sekitar MA5, MA10 low. Dan dalam masa yang sama, arah kukuh buy ini disertakan dengan pemecahan CB1. Okay, so kita boleh tengok what is the target. Dia pergi sampai, okay, dia dah sampai zone target kita, which is di sekitar 161 di sekitar kawasan ini. Okay, dia dah sampai zone kawasan 161. Okay, so kita menyangkakan price akan pullback. Okay, nampak ini tiada sebarang candle bear di sini. So any jatuh sini kita consider sebagai pullback terlebih dahulu. So kita tengok dekat sini breaks CB1 dia sampai kat mana. Okay, kalau ikutkan masih lagi ada ruang untuk price jatuh untuk mencari di sekitar kawasan 161. Tapi untuk cerita di daily, kita tidak melihat sebab kejatuhan ini tidak bersandar kepada CB. So maybe kita boleh ukur apa yang berlaku di DH4. Okay, so DH4, okay, kita melihat dekat sini tiada CB. CB nya berada di sini. So pemecahan CB nya ialah di sekitar kawasan ini. Okay, di species dia dah sampai area-area kawasan-kawasan di sekitar zone 161. Ini CB1 di situ. H4 kalau saya melihat CB1 nya berada di sekitar kawasan ini. So yang memecahkan CB1 nya ialah, yes, betul, itulah candle yang memecahkan CB1. Sekarang ini sudah pun berada di sekitar zone 161. And then of course di sini ada dominant break. So bila mana kita melakukan dominant break, so kita tahu di daily penurunan tiada CB. So kita consider dahulu penurunan ialah sekadar pullback. So apa yang bagi jalan dia turun ialah berdasarkan dominan di DH4. Dalam masa yang sama CB1 pun sudah pun pecah di
DH4. So kita tarik, okey, ini CB1 dia pecah, tapi kita melihat di sini pun ada dominan. So bila ada dominan, kita utamakan dominan terlebih dahulu. Okey, ini kita utamakan dominan terlebih dahulu, which is dominan berlaku di sekitar kawasan itu. So kita tarik daripada sini ke sini. So sekarang ni price sudah pun break 261 di sekitar kawasan ini. Okey, so kita menjangkakan potensi price untuk mencari kawasan 261, which is kawasan 261 ialah kawasan-kawasan MA5, MA10, low di mana di Delhi, sorry, kawasan di Delhi. Okey, so perlu ingat di Delhi ada arah kukuh, dan pecah CB1, ada arah kukuh. So kita menunggukan bacaan re-entry buy di Delhi, tapi sekarang ni tengah berlaku pullback. Apa yang menyebabkan berlakunya pullback? Sebab sudah pun berlakunya pemecahan CB1. CB1 dah ada dominant break di H4, so kemungkinan besar dia akan turun dulu sebab dia dah break zone 161, kemungkinan dia akan mencari 261. So untuk di H4 kita boleh menunggu peluang-peluang re-entry sell di sekitar kawasan ini. So kemungkinan besar price akan naik test MA5 high di H4 sebelum meneruskan kejatuhan untuk mencari MA5, MA10 low di Delhi. Itu ceritanya di H4 untuk PGU. Okey, untuk PGU. Okey, itu ceritanya di H4. Okey, clear GU? So kita melihat di H4 masih ada lagi peluang-peluang untuk kita melakukan sell lah. Masih lagi peluang-peluang untuk kita melakukan sell sebab kat sini pun dah pecah CB1, dah ada dominant break, pecah CB1, and then price tu pun dah break kawasan-kawasan 261. Kat sini ada CB1, sini ada CB2, dah pecah CB2. So kita menjangkakan price akan test naik balik untuk test MA5, MA10 high. Oh, kat sini ada QM ni tuan-tuan. Ada QM ni. Ni QM Quasimodo. Saja tambah. Ini ada high, low, high, dia break this particular neckline. Ini ada neckline. Okay, neckline. So dia akan kemungkinan besar dia akan test balik untuk bahu kanan sebelum dia melakukan jatuhan untuk cari zone 261. Okay, itu ceritanya untuk GUH4. Okay, clear GUH4. Okay, so next kita akan move to UJ. Masih lagi kita melihat request daripada Anwar Iskandar. UJ, kita tengok apa cerita UJ di BNB Omar Ali. Kita akan start monthly terlebih dahulu. Okay, so monthly ceritanya price sekarang berada di sekitar kawasan MA5, MA10 high. Tiada lagi sebarang bacaan arah. So dia masih berlegal-legal lagi di sekitar MA10 high. So dia ada potensi untuk test MA5, MA10 low di monthly. Ini cerita monthly, cukup kita sentuh sikit saja. Okay, untuk ceritanya di weekly, di week pun sama. Kita melihat price masih lagi berada di sekitar MA5 10 high di weekly. So dia ada potensi untuk mencari kawasan-kawasan MA5, MA10 low di weekly. Sebab dia tak ada candle close last week dia turun, tapi dia tak touch lagi MA5, MA10 low. Tapi dalam masa yang sama sekarang tiada sebarang arah buy tak ada, arah sell tak ada kat sini. Kat sini tak ada arah buy, tak ada arah sell. Sini pun bukan arah, sini pun. The latest arah buy is 1, 2, 3, ada bulan lepas ada arah buy. So dia dah test MA5 low, dia dah bagi re-entry. So sekarang ni dia tiada sebarang arah yang baru. Okay, so dia ada range lah, MA5, MA10 high di weekly. Ini range price sekarang berada. Okay, di daily kita melihat, di daily, kalau kita lihat kat sini ada dominan, kat ni ada CB1. Cuba saya tengok dia sampai mana bila kita tarik. Di daily sekarang sudah ada bacaan. This one is arah kukuh. Ini arah kukuh buy. And then last sebelum dia dah bagi peluang-peluang re-entry buy dah last week, hari Jumaat. Ni hari apa Hari Khamis, hari Rabu dia dah bagi peluang re-entry buy dah
untuk ni, and then sekarang ni dia masih close, candle masih close dalam membuat arah. Ini kita panggil arah, ini still arah. Ini adalah still arah. Ini adalah still arah, which is dia close melepasi MA5, MA10. Ini masih lagi arah, so masih lagi ada peluang untuk dia test balik di particular zone MA5, MA10 low di daily. Di daily. So kita tengok H4, UJ H4. Kalau ingat last week kita ada fokus untuk jatuhan UJ. So alhamdulillah jatuhan ini, kalau kita lihat jatuhan ini sudah sampai pun zone 423. Last week saya menyangkakan dia sampai 261 saja, tapi dia bagi kita sampai 423. And then saya ada buat update mapping last week pun, dia dah sampai, sebab saya cakap dia dah break 423. So saya katakan kemungkinan besar dia akan mencari, dia dah break 261, kemungkinan besar dia akan mencari 423. Tengok dia dah sampai 423. So di H4 sudah sampai 423, and then kenaikan ini disertakan dengan pemecahan CB1, which is di sekitar kawasan ini. Kita lihat apa. Di sekitar kawasan itu. So candle arah kukuh buy ini yang memecahkan CB1. So saya ada bagi tips hari tu, kalau mencari setup-setup yang berkualiti, yang ada potensi untuk jalan jauh, carilah arah kukuh yang dalam masa yang sama melakukan pemecahan CB1. So insyaAllah re-entry itu akan berjalan. So inilah ceritanya, re-entry itu pun sudah pun berjalan. Re-entry itu pun sudah pun berjalan. So targetnya sekarang dia dah sampai zone 161, tuan-tuan, which is kita punya antara kawasan-kawasan TP wajib. TP wajib di sekitar kawasan 161. So what's next? Dia ada momentum, tuan-tuan. Ini candle close, candlestick close dengan bacaan momentum. So masih lagi ada peluang-peluang untuk kita mencari re-entry buy di sekitar MA5, MA10 low di H4 di sekitar kawasan ini, di sekitar kawasan ini. Cumanya sekarang ni market dia dah sampai 161. So sekarang ni agak 50-50. Kalau dia break 161, insyaAllah dia akan mencari 261. Tapi sekarang ni masih lagi berlakunya rejection. Tapi kita akan jangkakan akan berlaku penurunan dulu untuk next week. Kita akan ni sebelum dia naik. So untuk mengaktifkan re-entry buy, so re-entry buy mencari kawasan-kawasan MA5, MA10 high terlebih dahulu. Tapi kalau dia break 161 ni, insyaAllah dia boleh cari zone 261. So next week monitor dulu pair UJ ini, monitor dahulu, sebab H4 kata ada bacaan momentum. So kita tunggu MA5 dekat MA5, MA10 low untuk kita mencari re-entry. And then kalau kita masuk re-entry, kita TP dahulu di sekitar kawasan MA5, MA10 high. Tapi kalau dia break kawasan 161, insyaAllah dia boleh naik untuk mencari kawasan 261. Kawasan 261 ni ialah kawasan-kawasan zone resistance di sekitar kawasan itulah. Di sekitar kawasan ini. So itulah antara kita tengok UJ. So kat sini 1, 2, 3, 4. Dia boleh naik lagi, tuan-tuan. Saya rasa dia boleh naik lagi. Sebab dekat sini, dekat H4, tuan-tuan, kat sini ada conversion. Di sini ada conversion. Dekat sini ada hidden diversion. So hidden diversion. So kalau ikutkan bacaan wave ini dalam bentuk diagonal. So diagonal. So kalau kita lihat di sini, kemungkinan ini ialah wave 1. Wave 1, wave 1. Allah, cantiklah tulisan dia. Sabar, saya tukar dulu. Apa pakai tulisan macam tu? Kita ambil color hitam. Ini wave 1. Saya ambil arrow black. So this one should be wave 2. Dia pecah tak apa. Wave 2 kita boleh consider lah sebagai wave 2, sebab body dia tak close melepasi body this one. So wave 2. So this one is wave 3. Wave 3. And then this one is wave 4. Wave 4. So dia ada potensi, tuan-tuan, untuk naik ke kawasan 261 ni, which is ini adalah antara kawasan-kawasan ending wave 5. Wave 5. So ini adalah dalam bentuk ending diagonal lah.
Mungkin bukan bentuk ending line, ini dalam bentuk diagonal. Pergerakan wave ini bergerak dalam bentuk diagonal. So macam tu. Lebih kurang lah, tak perlu sharp-sharp sangat macam tu. So dia ada potensi lagi untuk naik ke atas ni. Masih lagi potensi untuk mencari ni. So kat sini ada ni wave 1, ini wave 2, wave 3, ada conversion mengatakan ada kekuatan lagi untuk naik. Ini adalah hidden divergent, ini adalah bullish hidden divergent. Perhatikan low di sini lebih tinggi daripada low sini, tapi AO mengatakan low sini lebih rendah daripada low dekat sini. So dia ada potensi ya tuan-tuan. Ada potensi dia nak mencari zon-zon sekitar kawasan 261. Ada potensi. Tapi make sure dia, kalau dia pecah 161 ni lagi cantik Kalau dia pecah 161 ni lagi cantik. So kita boleh target ending di sekitar kawasan 261 untuk ending wave 5 ataupun ending wave 5 I would say. Ending wave 5. So kalau kita kecilkan sedikit, 1, 2, 3, 4, so boleh jadi 5 lah, insyaAllah. Boleh jadi 5. Itu bacaan dari segi bacaan wave. Okey, cukup UJ. So next EU dah cover, GJ dah cover, AU dah cover, and then GU dah cover, UJ pun dah cover. So last kita tengok EN. Last kita gold. Sabar, gold kita buat last kali. Gold kita buat last kali. Kita tengok EN. Ramai peminat gold dalam ni. Korang memang suka gold Aduh, korang tahu tak gold tu, ya Allah, pergerakan dia. EN nampak gayanya di monthly EN ni dia sudah ada bibit-bibit kenaikan. Sudah ada bibit-bibit kenaikan. So sebab apa? Sebab dekat sini kita melihat dia close buat arah kukuh. Ini close buat arah kukuh, dan dalam masa yang sama dia ada dominan kat sini, dan dominan ini disertakan dengan pemecahan CB1. So I would say that untuk long term EN ni kemungkinan besar dia akan cuba mencari kawasan-kawasan ini terlebih dahulu. Top BB lah, targetnya top BB untuk monthly. Untuk monthly, tapi dia boleh turun. Dia boleh turun untuk mencari dulu MA5, MA10 low di monthly. Itu ceritanya EN. Itu ceritanya EN di time frame monthly. Itu cerita monthly lah, kalau you orang tahu cerita monthly. So kita tunggu, kita tengok weekly sudah bagi apa jalan. Tuan-tuan, weekly momentum. Bila ada momentum, of course kita hanya tunggu peluang-peluang untuk kita mencari re-entry di sekitar kawasan MA5, MA10 low. And then sini pun ada dominan lah. Di weekly sudah ada momentum. So fokus untuk mencari peluang-peluang buy saja. Nampak ada beberapa batang buy ni. So tak ada pun CB1 ni jauh di sini. So whatever yang turun kita consider sebagai pullback terlebih dahulu. So di daily pun masih ada momentum. Ini bacaan momentum. So kita menunggu re-entry buy di daily di sini, di sekitar MA50. Ini kawasan-kawasan yang saya suka, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ini ada pergerakan ABC. Saya marking Ini ada pergerakan A. Ini adalah A. So ini adalah B. B-nya di sini. Apa ni? Sekejap. Payah pula. Ini adalah B. Ini adalah zone B. Dan di sini ialah C. So ini adalah EL1. EL1. Favorite saya juga EL1 ni. Saya suka EL1 ni. So EL1 ni berada betul-betul di sekitar kawasan MA510 low di daily. Di daily. Cumanya kita nak melihat adakah dia sudah sampai. So sekejap saya cuba tarik berdasarkan
penarikan Fibonacci di daily selepas pecah CB1. So ini ialah antara kawasannya. Oh, tuan-tuan nampak dia dah break pun 423. So bila dia break 423, of course kita straight away kita akan pergi di weekly. Kita akan pergi di weekly melakukan satu penarikan Fibonacci. Okey, so ini ada break. Okey, so dia kat sini lah, kat sini. Sebab apa? Sebab CB1 nya is di sekitar kawasan ini. Ini adalah CB1 nya. Ini of course low yang terbaru. Ini ada ES7 kat situ. So kita melihat tuan-tuan, target EN ialah di sekitar kawasan ini 261. Masih lagi ada perjalanan. Kalau tuan-tuan perasan, this particular zone pun dia dah pecah. Okey, zone-zone ni pun dia dah pecah. So target 161 pun dah pecah. So saya menjangkakan dia akan mencari kawasan-kawasan 261 di weekly. Sebab daily pun dia dah complete lah zone 423 tuan-tuan. Dia dah complete, so dia akan naik lagi. Nampak? Atas. So fokus mencari peluang-peluang buy saja kalau ikut saya. Nak sell boleh ke? Boleh tuan-tuan nak sell, tak ada masalah. Tuan-tuan nak sell tak ada masalah. Suka hati tuan-tuan nak sell. Okay, tapi DH4 masih belum ada lagi peluang-peluang nak sell. Ini antara kita ada momentum. Kita tunggulah peluang-peluang untuk mencari re-entry buy. Tak ada lagi CB1 jauh kat sini. Kat H1 ada juga CB1 pecah kat H1 ni. H1, jom kita tengok H1 apa cerita. H1 pun CB1 pun tak pecah tuan-tuan. So tiada langsung peluang-peluang kita untuk mencari sell. Kerana kita menyangkakan price akan mencari zone-zone di sekitar itu. So kemungkinan price akan turun dulu. Ini di H4. Kemungkinan price akan turun di Swan ataupun di sekitar ini, di sekitar MA5, MA10 low di daily, ataupun MA5, MA10 high di H4 sebelum melakukan kenaikan untuk mencari zone 261, which is target kita di weekly. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam itulah. Okey, zone-zone lebih kurang macam itulah. So ini kalau next week kalau ada H1 ada pullback, tuan-tuan boleh ukur. Tapi sekarang ni dekat H1 pun tak ada CB1. Saya malas nak tengok dekat ni, dekat lower time frame ni. Tuan-tuan boleh ukur sendiri. Kat sini pun tuan-tuan tengok ada conversion. So potensi dia nak naik lagi itu masih lagi kuat. H4 ada conversion, potensi untuk naik itu masih lagi kuat. So kita menjangkakan price akan mencari zone-zone di sekitar kawasan 261 di weekly berdasarkan penarikan Fibonacci di weekly. Okey, fokus untuk mencari buy untuk lebih selamat. Nak sell boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan nak sell, sell lah. Ekon tuan-tuan kan. Ekon tuan-tuan. Ikut suka tuan-tuan nak sell ke nak buy, tak ada masalah. Okey. Clear Clear. Okay, so next kita USD index DXY. Okay, itu DXY and then kita, okay, boleh kita tengok DXY and then last kali kita tengok gold. Cukup lah kot, banyak tu saya cover pair kan. Takkan nak tengok semua pair, mati kopak lah saya harap. Okay, kita tengok DXY and then last kita tengok gold. Okay, DXY kita tengok DXY and then last kita tengok gold. Sekejap saya cuba share dulu saya punya screen. Okay, saya share. Okay, kejap Okay, boleh nampak terus keluar chart gold. Tak apa, kita tengok DXY terlebih dahulu. Okay, kita tengok DXY. Slow lah pula internet saya ni tuan-tuan. No. Sekejap dia agak slow sedikit. Tak tahulah kenapa tiba-tiba slow DXY ni. So kita tengok daily dulu. Okay tuan-tuan, DXY
Okey, DXY hati-hati tuan-tuan DXY kalau kita ikutkan dia dah pecah Okey, ni kalau saya buka daily je lah terus Saya malas tengok weekly kita buka daily. Okey, dia dah pecah CB1 kat sini. Sebelum tu kita ukur kat sini, CB1 dia pecah dekat sini. So dia sudah sampai pun di kawasan-kawasan kawasan kita, which is di sekitar kawasan 161 pullback, and then dalam masa yang sama dia break juga. Sekejap saya delete. Okay, so dia break this particular CB kat situ. Ini adalah kawasan CB1. Okay, tapi kita lihat kat sini ada dominan 1, 2, 3. So kita tarik kat situ. So dia sudah pun sampai di kawasan ini, kawasan 161 dia dah sampai. So untuk dia turun tuan-tuan, dia ada potensi nak turun ni. Sebab kalau tengok kan ini kekuatan dia nak naik sebab kat sini tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 batang bear. So whatever yang naik tu hanyalah pullback ya tuan-tuan. Whatever yang naik itu hanyalah pullback. So dekat H4, dekat daily, dia even though dia dah sampai 161, tapi masih belum ada tanda-tanda ataupun peluang-peluang dia nak naik. Okay, dia nak naik. So cuba okay, kat sini saya cuba tengok dekat weekly jap. Saya nak dapat clear picture dekat sini. Okay, CB1 dia pecah dekat sini CB1 pecah dekat, okay, ini CB1. Okay, CB1 di situ. So actually dia ada ruang lagi di S1 ni nak naik. Sebab apa saya cakap dia ada ruang? Dekat sini kita ada bacaan conversion. So bila ada conversion, momentum market untuk naik tu berterusan, masih lagi kuat. So kat sini saya kena tengok sama ada CB1 nya betul-betul pecah ke tidak. Okey, pecah. Total pecah. Ada pecah. So ini ialah based on saya ambil chart DXY dekat trading view lah. Dekat trading view saya senang sikit saya nak melihat. Okey, CB1 dia pecah di weekly. So dekat weekly I would consider that apa yang jatuh itu pullback, tapi sebab CB1 nya di sini, so saya menjangkakan price akan cuba test dekat kawasan-kawasan 261 itu. Ini adalah kawasan-kawasan 261, which is kalau kita tengok kawasan-kawasan 161 telah pun berjaya dipecahkan. Tapi itu ceritanya di weekly. So weekly pun ada bacaan conversion. So kita melihat sama ada ini wave 1, wave 2, ini wave 3. Cerita wave pula, faham ke tidak? Ini wave 1, ini wave 2. So ini wave 3. Okay, so yang jatuh pun maksimum saya merasakan kalau nak turun pun dia boleh turun sampai 261, itu maksimum sebelum dia nak bukan bacaan wave 5. Sebab kalau ikutkan konsep wave 4 tidak boleh melepasi wave 1, tapi kalau ada bacaan diagonal itu lain cerita. Itu lain cerita. Tapi kita melihat sini, ini ada 1, ini 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. So sekarang ni dalam bentuk correction wave 4. So perlu hati-hati sebab wave 4 ni kadang-kadang correction ni dalam bentuk kompleks. Sebab kat sini kita tengok simple dia ABC. So kat sini boleh jadi ABC, maybe boleh jadi double tree ataupun triple top, whatever lah. So maksimum dia boleh turun sampai 423 sampai zone 261 di sekitar axis ni. So kita kat sini kita boleh marking, which is invalidation zone nya kalau kita nak mencari buy is di sekitar kawasan inilah 93.5. Ini untuk DXY. So masih lagi ada peluang-peluang dia untuk naik, untuk mencari kawasan 261 di sekitar weekly. Okey, itu weekly. So daily saya dah cerita tadi, daily ada pemecahan CB1. So ini adalah kawasan-kawasan yang kemungkinan besar dia akan cari. So ini A dia akan naik buat B, sebenarnya akan naik buat C. So apa yang membuatkan dia boleh naik, kita akan melihat di lower time frame. Okay, lower time frame ini ada dominant tuan-tuan, ini ada dominant break. So bila ada dominant break, kita boleh tengok kat manakah potensi pullback. Okay, potensi pullback. So kita menjangkakan kemungkinan price akan naik ataupun test balik di sekitar kawasan di sana. Ini adalah kawasan 161, maksimum 261 is kawasan ini. Kawasan itu. So kita bercakap di kawasan 26 itu ada satu zone yang cantik, which is ada satu engulf, tapi zone kawasan 161 ada kawasan swap zone.
ada satu kawasan swap zone. So saya menjangkakan correction, kita ambil simple correction dalam bentuk ABC, which is ini A, kemungkinan B kat sini, kemungkinan C dekat situ lah. Kita jangkakan pergerakan macam tu lah. Dia sama ada B di sekitar ini ataupun B sekitar 261. So kita tengok apakah price action yang berlaku di sekitar kata kawasan 161 ataupun 261. So sekarang ni saya menyatakan maximum pullback di sekitar kawasan 261. Dia boleh naik ke kawasan 43? Boleh naik. Dia boleh naik ke kawasan 423. Tak ada masalah, dia boleh naik. Cumanya kita akan berhati-hati sekiranya price dah sampai ke kawasan 161 ataupun 261. Even though dekat H4 ada dominant, cuba kita tengok dekat H1. Sebab saya dominant ni sekarang saya tak bergemar. Saya suka ambil yang berdasarkan pemecahan CB1. So kita tengok H1 CB1 nya is sekitar kawasan itu. So make sure CB1 nya itu ini candle yang memecahkan. Okay, so dekat kawasan itulah. So lebih kurang sama je dengan dominant lead yang kita tarik di H4 tadi. Which is kita lihat di sekitar kawasan ini. Ni apa ni? Besarnya. Sorry. Okay. Ini. Dan di sekitar kawasan inilah. Lebih kurang lah. Lebih kurang je sama dengan H4 yang kita tarik tadi. So, kita buka balik H4. Lebih kurang sama je kawasan-kawasannya. Cumanya kita menyangkakan dia kemungkinan besar dia akan mencari dulu kawasan-kawasan ini untuk membuat ABC sebelum kita boleh ride untuk the final wave, which is wave 5 untuk mengkompletkan cycle satu wave besar di weekly. Di weekly. Okay? Clear tuan-tuan? Kalau tengok di daily pun kat sini pun masih lagi conversion tuan-tuan. Ni masih lagi conversion. So sekarang ni telah berlakunya hidden divergence. Kat sini ada hidden divergence. So kita tak tahu sama ada wave 4 dah complete ataupun tidak. Tapi kalau dia nak turun, maksimum dia boleh turun sampai 261 lah. Sekarang ni dah stop sekitar 161. Tapi maksimum dia boleh turun sampai 261. So sekarang ni kita consider whatever yang naik pullback. Sebab dekat daily ni tak ada cerita dia boleh turun. Kalau dia nak turun, kalau dia nak naik, tak ada cerita nak naik. Kalau dia nak naik, dia kena break. Of course lah kena break atas ni. Okay? Itu DXY. Okay, clear? DXY. Alhamdulillah mapping saya sama lah dengan cikgu. Alhamdulillah sama baguslah. Clear? Okay, so last kita pergi gold. Aduh, gold ni saya pening tuan-tuan. Saya pening, ramai suka tengok gold. Okay, gold. Kita tengok cerita weekly. Weekly apa cerita gold? Okay, saya pakai trading view. Saya pakai trading view. So of course kalau saya pakai trading view, saya melihat ada dekat weekly ni ada satu bacaan bearish engulfing, which is ini pun boleh menentukan sama ada ini arah untuk dia turun. Bearish engulfing ni ialah arah untuk dia turun. Okay, so itu ialah ceritanya di weekly. So di daily, okay, di daily macam saya kata minggu lepas, jatuhan ini sudah pun sampai di sekitar zone. Sebenarnya dia ranging gold ni tuan-tuan. Dia sudah sampai pun di zone 161. So saya dah cakap minggu lepas, whatever yang naik is a pullback terlebih dahulu. Sebab pemecahan CB1 nya tidak berlaku di daily. And then ini ada 3 batang candle. So apa yang kita boleh buat, kita boleh mengukur based on bacaannya di H4. Maybe di H4 saya cakap last week sudah berlaku pemecahan CB1. Okay, pemecahan CB1. So CB1 nya berada di sini. Okay, CB1 nya berada di sekitar kawasan ini. So dia dah pecah CB1. So kita boleh menjangkakan kemungkinan price akan cuba mencari kawasan-kawasan 161. Saya mengambil shadow tertinggi, bukan body. Sebab saya kalau gold ni saya suka buat ambil shadow ke shadow. Sebab saya suka buat sebab gold suka buat overshoot. Itu masalah gold ni. Gold ni saya suka buat overshoot. So kena berhati-hatilah. Gold ni kena berhati-hati. So, gold saya jangkakan untuk mencari peluang-peluang sell. Of course, kalau kita tengok kat sini ada peluang sell yang bagus. Sebab sini ada satu engulfing, which is dalam bentuk ABC. Ini adalah entry level 4. Entry level 4. Tapi,
Masalahnya dia tak sampai dekat zone area 161 ni. Even though saya ambil bacaan ni, kalau saya ambil dekat situ pun, dekat body pun, dia tak sampai lagi 161 ni. So saya masih was-was untuk mencari sel. Saya masih lagi was-was untuk mencari sel. Tapi of course, kalau siapa yang dah sel, kita ada setup. Okey, siapa yang mencari sel, of course kita ada setup, sebab kat sini sudah ada berlakunya pemecahan CB1. Kat sini ada pemecahan CB1 nya, which is di sekitar kawasan ini. So kalau kita tarik Fibo pun, kemungkinan besar dia boleh turun untuk mencari kawasan-kawasan terendah, which is di sini. So kalau tuan-tuan perasan, saya dah marking area sini. So kemungkinan besar dia boleh ranging kat sini, tuan-tuan. Dia ranging kat sini, dia turun balik kat situ, lepas tu dia naik balik kat situ. Dia boleh jadi macam tu lah. Dia boleh jadi sideway. Ni sideway kita panggil ni, tuan-tuan. So dekat sideway ni yang banyak kadang-kadang kita hilang duit, kita MC, sebab kita bila sideway kita tak nampak kat mana dia nak pergi kan. Sideway, nampak macam tu lah sideway dia ni. So sideway dia ni, dia boleh naik kat situ, dia boleh test balik bawah ni, zone dekat bawah ni, and dia boleh naik balik. Cumanya sekarang ni goal ni saya masih lagi saya mencari sel, tapi saya hanya tunggu di sekitar kawasan 161 dekat atas ni. Bila dah sampai ni baru saya akan sel. Saya akan melihat adakah peluang-peluang sel, ada setup ni sel dekat atas ni. Dekat atas ni sebab ada sel. Tapi kalau total nak sel, boleh sel sebab kita dah ada setup dekat sini. Which is ini adalah antara pemecahan CB1 and then ada satu engulfing kat sini. So kat sini ada entry level 2. Dia dah test pun zone-zone initial break dekat sini. Okay, ini adalah antara zone-zone entry level 2. So kalau tuan-tuan sel dekat sini, kita cuba mengambil TP kita di sekitar kawasan 161 di bawah ni lah, kalau dia nak test balik di kawasan ini. Tapi betul, goal sideway. So bila sideway tu dia tak overshot lah bila kita nak entry. So terus terang saya cakap, saya hanya menunggu di kawasan atas ni. Saya tunggu lagi price berada di sekitar kawasan 161 ni, baru saya akan mengambil peluang-peluang sell. Tapi kat sini nak boleh sell, boleh, tak ada masalah, sebab dia dah pecah CB1. Bila dah pecah CB1, kemungkinan besar kat sini dia test balik di this particular zone. Okay, dia mungkin akan ada macam tu lah. Kemungkinan besar dia akan jadi macam tu. Dia dah masuk zone initial break ni, and then sebab sekarang ni zone kawasan ni pun dia tak break lagi, dia still reject. Dia test balik bawah sebelum dia nak naik ke atas. Who never know. Okay, cubanya di daily mengatakan kenaikan hanyalah pullback. So DH4 yang bagi jalan dia naik ialah DH4 melalui pemecahan CB1, and then tapi DH4 kalau ikut trading view ni tak sampai lagi zone minimum pullback 161 ni. So saya agak ralat sikit di sini lah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kat sini kalau kita tengok NFP minggu lepas dia dah drop, dah ada pemecahan CB1. Kalau kita tengok di H1 sekejap, kita tengok di H1. H1 pun lebih kurang sama. Ada CB1 pecah kat sini lah. So H1 pun dah bagi jalan, H4 pun dah bagi jalan. Cumanya masih lagi ke arah sideway lah. So bila sideway dia bermain di sekitar ranging situ sajalah. So untuk goal bagi saya, memang saya mencari peluang-peluang sell. So even though dia break di particular atas ni break pun, ini adalah antara zone-zone saya melihat sekali lagi untuk saya mencari peluang-peluang sell. Sebab apa? Sebab di daily nak pecah, kalau dia nak naik pun dia kena pecah di particular zone, which is atas lagi. Okay, so itu untuk goal. So untuk goal, market sekarang sideway. Bila sideway agak berbahaya kerana dia boleh naik ataupun dia boleh turun naik di range yang sama. Tapi kalau tuan-tuan tengok range ni pun, tuan-tuan tengok range daripada kotak yang ni pun, kalau saya marking dengan kotak yang bawah ni, contohlah kita ambil body to body lah. Body to body, dekat situ pun dia memberi pips yang banyak juga. Ni 83, so dia lebih kurang dalam 300 pips juga kat sini. 300 plus minus 300 pips jugalah. So kalau katakan sideway main macam ni pun, tuan-tuan makan atas bawah pun boleh, tak ada masalah. Terpulang kepada tuan-tuan. Cumanya saya, to be frankly speaking, sebab dia tak sampai zone 161 ni, so saya macam nak ambil sell tu, saya macam ralat sikit, tuan-tuan. Saya ni memilih setup
Saya ni memilih setup. Tapi itulah goal. Nak sell boleh, dah ada CB1 pecah. So kalau ini ada dia masuk test zone IB, so kita menjangkakan mungkin dia akan buat macam ni lah. Kemungkinan besar dia akan buat macam tu lah. Itu kemungkinan besar. So kalau dia nak naik pun boleh. Kalau dia naik tu, ini adalah zone-zone yang menjadi perhatian saya untuk saya masuk sell. Okay. Yes, candle bearish tu pecah CB1. Betul, saya setuju. Candle bearish itu kuat, engulf, dia adalah entry level 7. That's why saya kata dia ada potensi peluang untuk dia turun, at least try balik zone-zone support di bawah. Zone-zone support di bawah. So dia boleh turun dulu. H4 pun ada extreme BBMA. Ya, kalau tak salah saya, daily ada zone re-entry sell untuk BBMA. Minta maaf trading view saya ni saya tak boleh masuk banyak indikator sebab saya tak langgan, saya hanya masuk as a member, so saya dapat limited untuk masukkan indikator. So tapi kalau tak salah saya, dekat daily dah sampai MA high, which is antara peluang-peluang zone re-entry sell selepas berlakunya arah kukuh. Bila ada berlakunya arah kukuh, dah sampai zone re-entry, setup tu dah ada. And then H4 pun, kalau tengok kan, H4 dah ada pemecahan CB1, which is kalau tak salah saya, di H4 itu ialah, saya tengok saya punya chart di H4. Cumanya di H4 tiada arah kukuh, tapi dah berlaku pemecahan CB1. So saya cakap bila ada arah kukuh diserta dengan PB1 tu lagi cantik lah. Investing.com boleh, saya tak ada masalah, boleh masuk investing.com. Cumanya goal ini seperti saya cakap tadi, saya kalau dia naik pun saya still akan mencari peluang-peluang untuk saya sell. Saya lebih fokus untuk mencari peluang-peluang sell untuk gold berdasarkan time frame daily. Cikgu, di broker M Trading gold dah hit pullback 161, Agnes belum hit 261. Tak ada masalah. Untuk 161 tu dekat mana? Dekat H4 ke? Dekat H4, meaning say that you ambil body, close body, betul? You ambil daripada shadow and then sampai close body H4, betul? Shadow to shadow, I'm not sure whether dia dah sampai 161 ke tidak. Kalau body, maybe dia sampai apa? Shadow to shadow tak sampai lagi. Shadow to shadow tak sampai lagi 161, tapi kalau shadow to body saya rasa dah sampai. Betul lah? Dia sampai. So it's up to you nak pakai broker mana, tak kisah. Tapi Agnes bagus. Sebab Cikgu Zul dia kata antara broker-broker yang dipakai untuk FMCBR, Agnes, dia pakai Agnes, dia pakai Tifia, and dia pakai WeTrade, broker WeTrade. Itu suggestion Cikgu Zul lah, dia nak pakai broker. Tapi kalau saya suka pakai TradingView sebab dia punya candle tu pun dia actually dia sesuai dengan FMCBR. Dengan FMCBR. So tak ada masalah. Nak pakai apa broker, tak ada masalah. Okay? Itu banyak cerita gold ni. Korang ni memang minat gold lah. Tapi of course saya fokus sell untuk gold. Kalau dia pecah pun dekat atas tu, saya still mencari sell. Saya mencari sell. Okay? So saya scroll dulu apa yang patut. Okey, tak ada soalan. Ada soalan boleh bercakap. Sekarang pun dah pukul 10.30. Kita akan cuba habiskan zone daily tu, pullback di swap zone. Mungkin ada potensi swap zone. Ini dekat daily itu antara zone swap zone lah tu. Sekejap saya buka daily. Allah, chat saya slow lah pula. Swap zone, betul. Tapi of course ini antara zone swap zone, tapi dia boleh naik lagi sampai atas ni.
Boleh naik, dia boleh naik ataupun boleh terjun, tak ada masalah. Cumanya kita simple, ada setup kita masuk, tak ada setup kita tak masuk. Tapi dekat sini ada setup sel. Bila ada setup sel, kita masuk. Nak start SL ke atas sikit ni tak apa. Kalau break je zone level kosong ni, kita letak SL, tak ada masalah. Tapi saya memang fokus untuk mencari peluang-peluang untuk sel. Okay, saya memang fokus untuk mencari peluang-peluang nak sel. Boleh, kalau ada soalan boleh tanya. Nasdaq ada tak cikgu? Allah, komen Nasdaq ke? Allahu Akbar. Dah banyak sangat pair ni, Nasdaq pun nak tengok ke? Okey lah, nanti saya akan tengok Nasdaq. Tapi sebelum tu saya nak sentuh. Tadi Anwar Iskandar ada tanya. Ada tanya pasal what we call that, pasal trading plan. Betul tak? Ada tanya pasal trading plan. Betul Anwar Iskandar ke tanya? Anwar Iskandar. Okey. Apa itu trading plan? Saya hanya bagi tahu satu, akan cerita. Trading plan ni, sebelum you all nak masuk apa-apa signal ataupun setup pun, signal ataupun setup pun, you all kena ada trading plan. So trading plan ni yang pertamanya lah saya akan bahaskan sebelum you all nak masuk entry pun, you mesti ada tunggu signal. Okay, so signal, apa itu signal? Signal ini ialah, saya bagi bahasa mudah, is arah semasa pergerakan market. So dalam BBNA kita akan tunggu dua sahaja signal, which is kita ada arah kukuh satu, nombor dua kita ada momentum. Okay, ini sahaja dua signal yang kita tunggu dalam BBNA, which is arah kukuh dan juga bacaan momentum. So arah kukuh tu seperti biasa tuan-tuan tahu, candlestick close melepasi MA5, MA10 dan juga MACD, which is itu ialah arah signal pertukaran trend. Dan dalam momentum is candle close luar BB, itu momentum. Dalam FMCBR kita hanya ada arah bila mana kita ada pemecahan CB1, itu arah. So CB1 is arah, signal. Signal mengatakan market akan bertukar arah. Okey, itu ialah signal. So bila ada signal itu, first step sudah lengkap. Kita punya ciri yang pertama sudah lengkap. And then nombor kedua kita tunggu setup. Okey, so setup. Bila ada signal, kita tunggu setup. So setup tu ialah apa? Setup tu of course dalam BBMA kita hanya menunggu di MA5, MA10. So bila ada arah kukuh ataupun bila ada baca momentum, kita tunggu candlestick datang, test dan reject MA5, MA10. Tak kisah sama ada MA5, MA10 high ataupun MA5, MA10 low. Kalau kita mencari buy, kita tunggulah MA5, MA10 low. Kalau kita mencari sell, MA5, MA10 high. Okay, itu ialah setup. Tuan-tuan kena bezakan signal dan setup. Signal tadi arah kukuh momentum. Setup ada satu saja, bila sudah berlakunya signal, kena datang balik test MA5, MA10. Bila berlakunya rejection, that is setup. Okay, that's is setup. So bila dah ada setup, barulah kita mencari entry. Okay, entry tu di mana? Dekat MA5, MA10 lah. Bila mana candle reject saja MA5, MA10 high, kita boleh terus entry. Tapi of course dalam BBMA kita boleh pakai multi time frame. So dalam multi time frame tu, tuan-tuan boleh tengoklah, tuan-tuan filter lah time frame kedua, time frame ketiga, ataupun tuan-tuan boleh cari BMA code, ada re-entry di time frame pertama, time frame kedua, time frame ketiga adanya bacaan ekstrim, ataupun re-entry di TF pertama, TF kedua ada bacaan ekstrim, ataupun TF ketiga ada bacaan MHV. Itu standard. Tuan-tuan boleh filter. Kalau sama ada, tuan-tuan boleh bila ada rejection, tuan-tuan boleh entry straight away, ataupun untuk mengurangkan risiko ataupun mencari entry terbaik, tuan-tuan boleh filter pakai multi time frame. Dalam FMCBR, bila dah ada CB1 pecah, kita ada entry level 2, kita ada entry level 6, kita ada entry level 7. Depends on macam mana CB1 tu dipecahkan. Kalau CB1 dipecahkan dengan satu batang candle, kita ada entry level 7. So normally entry level 7 ni saya terus masuk saja. Tapi bila kita kata dia pecah lambat sikit, CB1 tu kita ada entry level 2 ataupun entry level 6 dalam bentuk ABC. So kat situ kita ada point-point kita untuk mencari entry. So kita tunggu price datang balik.
test point B ke, ataupun test EL6 ke, ataupun EL2 ke, kita dah ada kita punya point-point untuk kita mencari entry. Okey, itu cerita entry. Bila dah ada signal, kita tunggu setup. Bila setup dah ada, barulah kita mencari entry. Okey, bila dah ada entry, of course kita kena ada exit. Apa punya exit plan? Of course kita kena determine paras-paras stop loss kita, di manakah price yang membatalkan setup kita terlebih dahulu. Okey, contohnya kalau arah kukuh, kita nak masuk re-entry arah kukuh, bila ada arah kukuh berlawanan, itulah yang membatalkan arah kukuh tadi. So kita kena cut loss, ataupun kita dah boleh letak stop loss. Kalau dalam FMC bar, bila CB1 pecah, tapi bila market turun pecah buat lower low, dah kita kena cut loss, kita kena letak XL. Itulah SL kita. SL kita tu penting. First, lepas dah entry, tengok SL kat mana sebelum kita nak cari TP. Okay, TP dah apa kat mana? Tuan-tuan boleh tengok kalau ada kukuh, TP-nya di sekitar top ataupun low BB. Kalau ada momentum, maybe di sekitar MA berlawanan, mirror terlebih dahulu. Tapi dalam FSCR, bila ada CB1 pecah, kemungkinan TP terdekat 161 terlebih dahulu. So tuan-tuan kena measure based on tuan-tuan punya risk and reward lah. So make sure risk and reward tuan-tuan tu berbaloi lah. Berbaloi. So itulah yang melengkapkan trading plan tuan-tuan. So bila dah ada trading plan tu, execute your trading plan and then follow your trading plan. Jangan tukar-tukar. Kalau setup batal ke apa ke, tak ada masalah, kita move on, kita cari setup lain. Bukan kata kita tak nak setup lain, banyak lagi setup kat luar tu kan, banyak lagi pair kat luar tu, banyak lagi pair ataupun index ataupun community instrument yang kita boleh buat. So kalau satu setup fail tu tak ada masalah, kita move on, cari setup baru. Tapi make sure that you punya exit plan tu is clear. So you dah determine SLU kat mana, tapi you jangan lagi ubah-ubah FLU, susah. Kalau you skip ubah you punya SL, susah lah. So bila dah ada SL, determine, okay, stop, set and forget. Terus dah ada entry, ada SL, ada TP, set and forget, biar. Kalau macam dalam BBA, of course you akan tunggu signal-signal yang membatalkan signal sebelumnya. Kalau ada arah kukuh yang membatalkan arah kukuh yang sebelumnya, you cut. Kalau ada momentum berlawanan, you cut. Ataupun dalam pada multi time frame, TF ketiga sudah ada bacaan berlawanan, you cut saja. Cut loss tu pun adalah satu kemenangan kan. Sebab apa kita kata cut loss tu menang? Instead of you all MC ataupun you all burst you punya account, you all still ada modal untuk you trade next punya trade, untuk you masuk open position untuk you punya next punya trading. Clear? Clear Anwar Iskandar. Itulah sikit sebanyak apa pendapat cikgu tentang sharp entry guna SND SNR. Okay, clear. Saya tak mencari sharp entry, terus terang saya cakap. Saya lebih kepada saya nak mencari arah perjalanan market, dan saya nak follow arah tu. Okay, of course saya boleh kata SND tu you boleh mendapat entry yang sharp. Cumanya you kena filter zone mana you nak masuk. Sebab dalam SND pun you ada banyak zone, you ada banyak setup, you ada QM, you ada continuation, QMC, you ada QMTR, QM trend reversal, and then you ada fake out, you ada SR flip, you ada apa lagi, you ada diamond, macam-macam. Yang align dengan Fibo betul boleh pakai. So tapi you kena tahu yang ini pun sebenarnya sama je konsep dia. Sebab kita first thing first, dalam trading plan you all mesti ada ini kalau kita cerita trading plan dari segi lain. Tadi kita tengok BBA punya trading plan. Contohnya price dah sampai zone Fibo, contohnya 423. So always look to the left, tengok look to the left, ada SNR terdekat. Tak kisahlah ada SNR flip ke, ada swap zone ke, ada demand zone ke, ataupun ada apa tu kita panggil tu, tak kisahlah ada pun zone. Okay, and then bila price dah sampai zone, adakah you terus masuk? Itu satu-satunya. Ada yang terus boleh you terus masuk, tapi saya lebih kepada bila dah masuk zone tu saya akan tunggu setup lah. Kalau FMC best saya cari 267 lah, entry level 2, entry level 7 ataupun entry level 6. Tapi kalau BBMA kita tunggu arah kukuh lah, nak lebih selamat kita tunggu arah kukuh. Memang kita tak dapat entry pucuk, tapi kita nak ride the market, kita bukan nak mencari entry pucuk. Kalau dapat entry pucuk tu macam bonus lah untuk you all kan, nak pancung kan, tak ada masalah. Tapi yes, SND tu antara entry yang sharp, antara entry yang sharp. Kalau cikgu Mansur kata
Ini apa, balon lah, you hentak lah, you hanyak, masuk je, masuk, buy sell lah. Dia dah master lah, dia master. Tapi ya, saya rasa SND you boleh mencari sharp entry. SND ada SNR, ada significant SNR, and then SND sekarang pun dia dah ada setup king. Saya pun tak tahu lah king apa, dia ada king sebab dia kata kalau you based on RBS, SBR, ada rally base rally semua tu dah tak berapa kuat dah zone dia. Dia orang kata you kena cari zone king, setup king. Okay, saya tunggu CB1 break baru saya berani. Ya, saya pun suka, saya memang saya tunggu CB1. Kalau ada dominant pun saya tak masuk, saya memang tunggu CB1. Bila ada CB1 saya akan masuk. CB1 pecah lah, pintu pecah. Pintu pecah. Okay, ada lagi soalan lain? Kita pun dah sekarang pukul 10.40. Kita kalau maksimum pun saya pergi sampai pukul 11 saja. Sampai pukul 11 saja. Ada lagi soalan? Soalan yang lain-lain? Ada lagi soalan? Dia actually teknik ni, you nak pakai teknik apa pun tak ada masalah. You nak ada yang baru masuk Rifhan. Kita pun nak habis dah Rifhan, tapi tak apa. Smart money concept. What you mean by smart money concept? Saya pernah dengar smart money concept ni, tapi saya tak betul-betul mendalami smart money concept. Okay, saya cakap tadi, you nak masuk apa-apa, you nak belajar apa-apa teknik pun tak ada masalah. Teknik semua bagus-bagus. Okay, teknik semua bagus. Tak ada pun teknik yang betul, tak ada pun teknik yang betul 100% boleh buat you profit. So kita still bermain dengan probability, which is 50-50. Break structure order block, cikgu. Break structure order block, ya. Pernah dengar. Ya, actually structure is the key. Dalam apa-apa teknik pun structure is the key. Of course, you kena tengok structure, what is the major structure, what is the current structure. What is current structure? So structure tu membentuk trend daripada pergerakan swing high swing low. Bila ada pergerakan swing high swing low, market ada pergerakan swing high swing low, itulah trend, pergerakan trend. Tapi of course bila ada satu trend yang besar, akan ada pullback. So pullback tu adalah structure di lower time frame. So kat situ pun ada structure dia sendiri. So structure dalam structure, kalau kita boleh bacakan wave dalam wave, lebih kurang macam itulah. So bila ada break structure, yes, ada order block. Order block tu tempat-tempat you nak masuk lah, entry whatsoever lah. Okay, siap. Asal sorry dah masuk Muhammad Rifan. Tak apa, kita pun dah habis lah kan sebenarnya. Kita maksimum sampai pukul 10. Tapi tak apa, kita ada rakaman. So nanti saya akan shoot. Saya akan post kat kita punya FB pula, dalam kita punya YouTube. And then saya akan link dekat kita punya group Telegram. Tak ada masalah. Ya, memang saya akan rakaman ni saya akan masuk dekat YouTube lah. Tak ada masalah. Okay, ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, kita boleh stop. Kita maybe ada last question sebelum kita nak kapal terbang nak landing ni. Dah sampai destinasi dah malam ni. Dah sampai destinasi dah, kita nak landing. Malam ni kita ramai juga. Kita ada dalam 10 orang. Alhamdulillah. Ada 10 orang, semakin bertambah. Mula-mula dulu saya buat 2-3 orang yang masuk, tuan-tuan. 2-3 orang yang masuk. Tapi tak apa, saya buat sebab kita buat jugalah. Kita cuba buat sebab saya dah janji kita akan ada sentiasa sharing macam ni. Tiap minggu ke live tuan, insya-Allah kalau ada kesempatan tiap minggu kita akan buat program. Sekarang ni tiap minggu ada market forecast, market outlook. Kita akan tengok pair-pair yang tuan-tuan berminat lah. Tuan-tuan akan suggest masuk nak tengok pair mana, kita akan tengok pair tu. So macam tadi lah, kita akan buat mapping, kita akan buat simple saja. Kita akan buat sedetail yang, kita tak akan buat detail sangat lah. Sebab kalau kita buat detail, tuan-tuan ada banyak pair nak tengok, susah juga kan. Kita akan cuba tengok daripada time frame yang besar ke time frame yang kecil. So kita akan combine, tengok dengan FMCBR, dengan BBMA. So normally BBMA plus FMCBR, insya-Allah saya kata saya sudah buat, saya sudah pakai.
InsyaAllah kita tak akan sesat. Kalau akan sesat pun kita dah cut loss awal-awal. Tak akan sesat cuma macam apa. Okay. First time join, terima kasih Cikgu, terima kasih Anwar Besar, terima kasih semua. Saya pun first time baru jumpa dekat YouTube, tak apa. Actually Signal List Trade Idea ni dah lama dah dekat YouTube. Saya pun subscriber pun tak ramai tu dah. Sekarang saya dah sampai 600. Saya target sampai 1000 tuan-tuan. Dapat 1000 best tuan-tuan. Cikgu lah saya, jika ada signal engulf dekat H1 pair, macam mana nak guna sebelum entry tarik Fibo ke? Okey, satu tip saya bagi. Kalau ada engulf tu bermaksud sudah ada pemecahan IB, sudah berlakunya initial break. Tapi initial break itu tuan cuba tengok dekat lower time frame. Cumanya kalau dekat H1 tuan boleh tengok dekat M30 ke M15 mesti ada CB1 pecah. So bila ada CB1 pecah, tuan tarik Fibo dekat situ. Tarik Fibo dekat situ, tengok dia dah sampai kat mana ataupun belum sampai destinasi. So normally bila dah ada IB dekat satu time frame, dekat lower time frame dah ada CB1 pecah, tuan tarik dekat that particular yang ada CB1 pecah tu, tengok dah sampai mana. Dia simple as that. Sebab initial break ni signal awal saja dekat H1, tapi maybe dekat lower time frame dia dah bagi jalan. So tuan-tuan boleh tengok dekat mana, sama ada dekat M30 ataupun M15 yang ada CB1 pecah. Tarik, tengok dah sampai mana. So sama ada saya nak guna sebelum entry tarik Fibo ke ataupun cari juga kena cari juga CB1 tu. CB1 tu penting. Sebab CB1 yang membuka jalan dia untuk turun. Okey? Alhamdulillah, terima kasih Munira Farhansyah. Tetap semangat cikgu, saya share konten YouTube ke Instagram saya agar share cikgu. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak bagi yang support saya. InsyaAllah support tuan-tuan lah yang menyebabkan saya lebih semangat untuk teruskan dengan share konten-konten yang insyaAllah memberi sedikit knowledge. Saya bukan tahu semua tuan-tuan. Tengok macam tadi tanya pasal smart money management whatever. Ada yang saya tahu saya kongsi, yang tak tahu saya beritahu. Saya ni bukan pala tahu. Saya bukan pala tahu. Cumanya saya lebih kepada FMCBR dan juga BBMA. So itu ialah saya punya forte. Kenapa? Kerana saya dah study basic. Which is saya study, especially saya dah study market structure. So bila saya study market structure ni, bila tengok FMCBR dengan BBMA, dia lebih merujuk kepada market structure ni. So saya cakap study market structure, insyaAllah you dapat nampak pergerakan BBMA dan juga FMCBR. Itu saja. Okay, insyaAllah nanti saya share link telefon cik. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, BBMA FM pun dah overpower dah. Tu cakap betul. Macam Vignesh tak ada malam ni sebab dia ada kenduri. Dia pun kata you pegang BBMA, insyaAllah takkan sesat. Tapi bukan saya cakap teknik dia tak bagus, cumanya saya sesuai pakai BBMA dengan FMCBR. Terpulang kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa sesuai, tuan-tuan pakai. Sebab saya ni dah lama saya kaji BBMA, FMCBR. Saya malas nak kaji dah. So actually bila saya pakai, saya tahu it is proven, dia workable untuk saya. So sekarang ni saya dah malas dah. Nak tengok teknik-teknik lain. Saya lebih suka stick to the what yang saya sesuai, apa yang workable untuk saya. Saya sekarang dah malas mingle dengan teknik dah. Dah malas dah. Saya nak move to the next step, which is try to make more money, try to be more consistent. Benda-benda tu yang kita cuba tengok, and then focus of course kepada money management and risk management. Okay. 2 tahun lagi lampu cahaya. Saya ni trade, terus terang saya cakap, saya bukannya saya nak beli. Saya sekarang trade level-level nak beri barang dapur, terus terang saya cakap. Saya masih lagi bekerja. Tapi ada plan untuk move to FTT, ada plan, tapi bukan sekarang. Okay. Cumanya saya sekarang ni saya trade, ada duit, ada profit, saya keluar beli barang-barang dapur, beli susu, beli pampers anak, beli barang-barang dapur, ayam, ikan, ayam, semua tu lah. So of course insyaAllah, amin, 2 tahun lagi dapat lambu, alhamdulillah, amin whatsoever. Tapi sekarang ni masih lagi belum plan untuk buat FTT. Saya target lagi 5 tahun. Lagi 5 tahun saya akan go for FTT. So sekarang ni saya masih lagi dalam saya punya satu what we call that plan, which is dalam jangka masa yang panjang. 5 tahun pertama sudah pun berlalu.
Sekarang ni saya masuk 5 tahun kedua. Of course after complete 5 tahun kedua ni, ya, baru saya berani untuk move to FTT. Okay, pakai FMCBR pening sikit tengok, tak ada masalah. FMCBR pun bagus, FMCBR pun bagus. You pegang FMCBR pun tak ada masalah. You boleh make money, tak ada masalah. Okay, itu saja daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana support kita punya channel Signalis Trade Ideas. So saya sudahi kita punya station malam ni dengan wal as innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.